lah, waktu dia nak keluar dia mengundur balik sebab dia nampak bayangan daripada TV ni, cahaya TV ni memancar ke sofa. Dekat sofa ni ada satu susuk tubuh perempuan yang pucat sedang tengok TV. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Sarah. Yang mana Sarah ni ingin berkongsi satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia menginap ataupun bermalam di rumah salah seorang rakan dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Sarah bagi tahu waktu kejadian seram ini berlaku, Sarah ni adalah seorang pelajar di sebuah universiti yang terletak di utara tanah air dan dia pula tinggal di Puchong tau. Okey. Dia ada seorang kawan baik ataupun sahabat lah yang mana namanya dia nyatakan di dalam email sebagai Yana. Dan Yana ni dia tinggal lain taman je dengan si Sarah ni. Tapi si Yana ni macam orang berada lah. Dia tulis dekat dalam email sebagai kawan dia ni macam orang berada sikit. Dia orang sederhana. Okey, nak dijadikan cerita, dia ni ikut mak dengan si abang dia ni pergi ke pasar raya untuk membeli barang dapur. Si Sarah ni lah. Okey. Dan kemudian dia terjumpa dengan si Yana ni, kawan dia. Dan kemudian dia berbual panjang lah. Yang mana kawan dia tanya kan, kau kerja ke sekarang ni? Tak adalah, aku belajar. Sekarang ni aku cuti SEM. Samalah dengan aku kan. Berbual. Dan kemudian tiba-tiba si kawan dia ni yang bernama Yana ni tanya dekat Sarah ni, Sarah, minggu depan kau ada plan apa-apa ke? Plan apa? Apa-apa plan lah. Sebab minggu depan kalau boleh aku nak ajak engkau menginap kat rumah aku ataupun teman aku kat rumah lah. Kenapa pula macam tu? Macam ni, minggu depan 4 hari tau mak ayah aku tak ada. Jadi aku seorang kat rumah. Sebab si Yana ni dia bagi tahu, Sarah bagi tahu kawan Yana ni adalah anak tunggal. So bila parent dia balik kampung, dia tinggal seorang lah kat rumah. Si Sarah ni tanya lagi, kenapa kau tak ikut? Dia cakap macam tu kan. Malas lah, aku nak balik kampung. Baik aku duduk rumah, cakap macam tu. Okay lah, tak apa, nanti aku tanya mak ayah aku dulu. Kalau mak ayah aku bagi, baru aku pergi. Okey, nanti kau pujuk lah. Okey. Dia pun baliklah ke rumah dan kemudian dia bagi tahu mak dia, boleh tak mak nak tidur rumah si Yana kan? Mak dia bagilah sebab mak dia tahulah si Sarah ni kawan dengan Yana ni. Sebab Yana ni adalah kawan dia daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Bila dua-dua dah sama belajar lain-lain tempat pun, diorang still lagi kontak. Itu maknanya dia orang punya close ataupun betapa rapatnya diorang lah.
Dipendekkan cerita, dia pun pergilah ke rumah Yana dan plan ataupun merancang untuk tinggal selama 4 hari. Okey, pada hari yang pertama, semuanya berjalan dengan sangat lancar lah. Tak ada apa-apa yang berlaku. Diorang berbual, lepas tu Sarah dengan Yana ni menonton movie sama-sama apa semua. Seronok lah. Tapi, si Sarah ni perasan tau, Yana ni dia ada satu kebiasaan yang mana dia suka buka pintu dapur luar-luas, buka pintu depan luar-luas, tingkap. Lepas tu dia kata, kenapa kau buka semua pintu dapur kau buka? Biarlah, nanti udara keluar masuk, dia cakap macam tu. Okey lah, tak apalah, rumah kau kan, pandai-pandai kau lah, dia cakap tu. Cuma, Yana ni dia buka tu bagus untuk angin keluar masuk. Cuma dia ada satu kelemahan yang mana dia lupa. Kadang-kadang nak tutup tingkap, macam tu tau. Kan nak tutup tingkap waktu maghrib, nak tutup tingkap apa semua kan. Pernah hari yang pertama, tingkap tak tutup. Sarah ni yang tutup. Nanti Sarah cakap Yana, kau janganlah tak tutup tingkap, bahayalah dia tu kan. Okey. Berpindah pula ke hari yang kedua tau, yang mana si Sarah cakap waktu tu dah dekat waktu maghrib. Diorang ni dekat bahagian atas, dekat bilik Yana, tengah tengok movie, sama-sama tengah tengok movie, terdengar bunyi azan. Okey, bunyi azan, biarlah, diorang pun just macam apa, okey je lah kan. Sambunglah tengok movie. Selang beberapa waktu, si Sarah ni cakap dengan Yana, nah, aku nak turun bawah ajak boleh tak pergi dapur? Aku nak buat air, dia cakap tu. Pergilah Sarah, lagipun aku kan dah cakap buat macam rumah sendiri. Okey. Kau nak air? Bolehlah buat 2, dia kata. Kau nak air apa? Aku tak kisah. Air apa yang kau buat lebih, dia cakap macam tu. So, si Sarah ni kata, okeylah, aku buat air Milo Okey. Sarah ni pun turunlah tangga ke bahagian bawah. Dan kemudian dia tengok bahagian bawah ni gelap tau. Kemudian dia perhatilah, pintu dah tutup, tingkap dah tutup. Okey, tak apa. Dia pun buka lampu dapur, berjalan menuju ke arah dapur pula. Tadi dia turun, dia buka lampu ruang tamu. Buka lampu ruang tamu dan kemudian dia berjalan menuju ke arah dapur. Sampai saja kat dapur, dia terkejut. Sebab pintu dapur ni terbuka dengan luas. Yang tertutup hanyalah grill saja tau. Menyebabkan si Sarah ni buka lampu dapur, tutup pintu dapur kan. Buka lampu dapur, tutup pintu dapur, terus pergi buat air. Dan kemudian dalam hati dia macam mengomel lah, Yana ni terbuka pintunya luas-luas. Kalau lah ada binatang ke kan, ul ke masuk dalam rumah kan, susah. Dia orang tak perasan, dia orang kat atas kan. Tengah-tengah dia buat air, waktu dia tengah buat air ni, berlaku satu kejadian pelik. Yang mana tengah dia buat air, tiba-tiba dia dengar ada suara nafas dekat bahagian dapur. Yang mana nafas tu dia pastilah bukan nafas dia. Tengah dia kacau air ni, macam suara nafas. Dia pun pusing ke bahagian belakang. Terkejut dia time tu, pusing ke bahagian belakang. Dan kemudian dia perhatikan kat belakang tak ada apa-apa. Okey, tak apa. Sambung balik buat air. Tengah dia buat air lagi, macam ada suara nafas tau. Dia pusing lagi sekali. Kali ni dia terkejut lagi. Dia pusing, dia kata, confirm ini bukan nafas aku, dia kata. Dia pun angkat kedua-dua cawan dan kemudian naik ke bahagian atas. Naik saja ke bahagian atas, dia bagi air pada si Yana dan kemudian dia cakap pada Yana, "Nang, kau tak tutup pintu dapur yang tadi?" "Ya ke?" "Ya, aku terlupa kot," dia cakap macam tu. "Kau gila ke apa? Waktu maghrib tak tutup pintu macam tu, terbuka luas, kan ada benda lain masuk. Kau ni, ubahlah Yana, janganlah asyik terlupa je." "Alah, kau ni Sarah banyak cakap lah," dia cakap macam tu kan. Lagipun mak ayah aku ada cakap yang tak baik lah buka pintu dapur ke ataupun tak tutup tingkap pun waktu maghrib pun dah tak baik kan. "Alah Sarah, orang tua-tua cakap macam tu sebab petang-petang maghrib macam tu banyak nyamuk. Sebab tu dia cakap macam tu. Dah lah, kau ni asyik fikir hantu je," dia cakap macam tu. So dia macam tak percaya lah kan. Tak apa. Selesai je dia orang menonton movie, Sarah cakap dengan Yana yang mana Sarah ni nak pergi mandi. Nak pergi mandi kan. So dia pun keluar, teruslah pergi ke bilik air. Pergi ke bilik air dan kemudian disusuli dengan Yana pula lah. Lepas tu pergi mandi. Settle je mandi, Yana cakap dengan si Sarah ni, "Jom kita turun ke bawah nak? Asyik lepak bilik je." "Boleh, kita sambung tengok movie kat bawah." Okey. Diorang pun turun bawah dan kemudian waktu diorang si Sarah ni duduk, Yana buka TV, Yana cakap, "Sarah, kau lapar?" "Lapar juga, kenapa?" "Aku nak buat Maggi ni." Boleh, buat lebih Okey. Si Yana ni berjalan pergi ke arah dapur. Dan kemudian Sarah ni terus tengok TV. Tengah dia tengok TV,
Yana ni masuk je kat dapur dan kemudian Yana ni cakap, Allahu Akbar. Dia menjerit. Menjerit dengan kuat. Dan kemudian si Yana ni lari pergi ke arah tangga, naik atas terus. Si Sarah ni dia terpinga-pinga tau. Kenapa kawan dia menjerit? Apa yang kawan dia nampak? Macam tu kan. Dan dia pun tak ikut kawan dia, terus pergi ke bahagian dapur. Tapi dalam masa yang sama, dia berdebar-debar. Dia takut, tapi dia nak tahu kawan dia nampak apa, binatang ke apa kan. Dia pun berjalan, selangkah dia ke pintu dapur. Dia kata dia akan nampak ada satu ruangan tengah untuk potong-potong ke apa kan. Lepas tu ada orang kata peti ais, lepas tu ada dapur, ada sinki. Dekat celah antara orang kata peti ais dengan nak pergi ke arah dapur ni, si Sarah ni nampak ada satu susuk tubuh yang seolah-olah dinyatakan dalam email sebagai hantu bungkus. Hantu bungkus tau. Menyebabkan si Sarah ni terus pusing ke belakang, lari dia naik ke bahagian atas, masuk bilik Yana, dan kemudian dia kata Yana ni sedang duduk di atas katil sambil memegang selimut dalam keadaan yang sangat menggigil. Dan kemudian si Sarah ni tutup pintu, kunci, dan kemudian terus duduk di sebelah Yana. Dia cakap dengan Yana, Yana, kau nampak apa kat dapur? Macam tu. Si Yana dia cakap, aku nampak ada pocong. Dia cakap macam tu kan, dekat ruangan dapur. So si Sarah ni dia rasa macam okey, kawan dia nampak benda yang sama, dia pun nampak benda tu juga. So okay, tak apalah. Dia kata tak apa, kita tidur je lah Yana, besok aku panggil abang aku datang. Macam tu. Boleh. Dia orang pun tidur lah macam biasa. Malam tu tak ada gangguan lah. Esok paginya dia turun ke bahagian bawah dengan TV tak tutup, dengan lampu tak tutup, kipas tak tutup kan. Dia pun telefon lah abang dia. Abang dia datang dan kemudian abang dia adalah buat baca-baca sikit kan dalam rumah tu. Dan kemudian selang daripada tu, hari yang berikutnya tidak ada lagi gangguan. Tapi dia takut lah berdua tinggal dalam rumah ni kan. Kalau si Sarah ni turun, Yana ni mesti turun bawah juga. Yana nak pergi dapur, Sarah ni mesti ikut juga. Macam tu. Dia berdua pergi ke mana-mana berdua. Ini pengajaran lah sebenarnya pada saya lah, pengajaran untuk kita semua dan juga kepada Yana ni. Yang mana dia kata orang tua-tua suruh tutup tingkap, tutup pintu sebab ada nyamuk. Halo, bukan orang tua-tua je suruh tau, Nabi pun suruh tutup tingkap dengan orang kata apa-apalah, tingkap ke pintu waktu maghrib. Sebab apa? Ada jin yang gelar nama dia sebagai Ummu Sibyan. Betul, kalau saya salah tolong betulkan kat ruangan bawah. Ummu Sibyan sangat bahaya kalau rumah ada anak kecil, lepas tu ada ibu mengandung, dan benda ni boleh mengganggu tau ketenteraman rumah tangga dalam rumah. Bukan benda main-main, bukan nyamuk aja. Oi Yana. Ini pengajaran untuk kita juga, okey? Peringatan untuk kita juga. Setiap kali maghrib ke apa, tutup pintu, tutup tingkap dengan bacaan bismillah, dengan harapan dengan apa yang kita tawakalkan ini, Allah akan bantu kita, lindung rumah kita daripada dimasuki apa-apa benda-benda yang tidak diingini lah. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Sarah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Zaibah. Yang mana si Zaibah ni, dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia berada di dalam kereta dia bersama dengan nenek dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey. Pada waktu tu si Zaibah ni sedang berada di tempat kerja tau. Tapi dia dah nak balik kerja lah waktu tu. Dia balik kerja pukul 8 malam. Jadi okey, tak apa. Dia pun settle je kerja. Tengah dia nak kemas-kemas untuk balik ni, dia dihubungi oleh seseorang tau. Dan bila dia tengok je dekat telefon dia, mak dia telefon. Okey lah, dia pun angkat telefon dan dia kata dengan mak dia, "Kenapa mak?" "Bang, kau dah balik belum?" "Belum lah mak, baru nak balik." "Kenapa?" "Macam ni, mak kat rumah makcik ni lah," dia cakap tu. Okey, lepas tu kau boleh tak datang rumah makcik sekejap? "Kenapa?" "Macam ni, mak sebenarnya nak bawa balik nenek," dia cakap macam tu, "bawa balik ke rumah kita. Mak nak jaga dia seminggu."
Okey, kenapa mak tak bawa je? Kenapa orang nak kena datang? Macam ni, dalam kereta mak dengan abah banyak barang tau. Penuh kat bahagian belakang. Barang daripada kampung lah. Jadi barang tu memang dah tak digunakan. Jadi si parent Zaibah ni nak bawa balik rumah lah, nak guna kat rumah kan. Si Zaibah ni macam okey lah, boleh. Dia macam okey je lah kan. Dia pun pergilah daripada tempat kerja ni, terus shoot pergi rumah makcik dia. Sampai je kat rumah makcik dia, dan kemudian dia nampak dekat luar dah ada mak dengan ayah dia, dan kemudian makcik dia, lepas tu nenek dia apa semua kan. So dia kata, dah jom mak, jom kita balik. Okey. Mak dia ni pun salam lah makcik dia apa semua, dan kemudian masuk ke dalam kereta. Okey, si Zaibah ni, dia pun keluar daripada kereta, dan kemudian mak dia ni sebelum dia masuk dalam kereta, dia buka dulu pintu depan kereta si Zaibah ni. Dan kemudian dia kata, mak masuk. Dia cakap dengan nenek Zaibah ni lah. So nenek dia sampai je dekat pintu depan ni, nenek dia kata, tak nak, aku nak duduk belakang. Dia cakap macam tu. So si Zaibah dia kata, mak, bagilah mak duduk belakang. Dia cakap tu kan. Mak dia tutup pintu, dan kemudian terus pergi ke bahagian belakang, buka pintu, dan kemudian nenek dia duduk kat bahagian belakang lah. Okey, si Zaibah pun masuk balik dalam kereta, dan kemudian kereta parent ni jalan. Dia pun bye-bye makcik dia. Okey, dah makcik, balik dulu Okey, bye. Dia pun jalan. Dia bawa kereta ni ikut betul-betul belakang parent dia tau. Okey, dia bawa kereta, nenek ni diam je. Dia bagi tahu dalam email, nenek dia ni jadi macam, yalah, dah nyanyuk lah. Kadang-kadang panggil nama dia, kejap Zaibah, kejap nama sepupu dia, kejap nama yang dia tak kenal pun. Tak siapa-siapa dia sebut kan. Okey, dia bagi tahu macam tu lah dalam email. Itu gambaran yang dia bagi. Okey, sedang dia bawa kereta ni, tiba-tiba nenek dia beralih tempat duduk daripada belakang seat penumpang di sebelah kiri ni pergi ke belakang dia. Berpindah tau, menyebabkan si Zaibah ni sambil bawa kereta, dia tengoklah ke cermin pandang belakang ni, dia nampaklah kepala nenek dia. Dan kemudian dia kata, "Nek, kenapa nenek tukar tempat duduk?" Nenek dia diam je. Okeylah, tak apa, dia bawa kereta. Tiba-tiba nenek dia bersuara dan menyebabkan si Zaibah ni macam berderau darah tau. Sebab apa? Nenek dia cakap, "Bah, wanginya kawan kau ni." Cakap macam tu. Berderau lah darah Zaibah kan. Cakap, kawan? Mana ada? Dia cakap, mana ada kawan? Zaibah je seorang dalam kereta ni dengan nenek. Jangan tengok akulah, dia cakap macam tu. Si Zaibah ni kata, mana ada, orang tak tengok nenek pun, tengok depan lah. Kau orang tengok bawa kereta. Aku tak cakap dengan kau lah, aku cakap dengan kawan kau tu. Dia cakap macam tu. Sekali lagi Zaibah cakap, nenek jangan macam-macam Dia cakap, kita dua orang je dalam kereta ni, mana ada orang lain. Masa ni Zaibah dah takut tau. Sebab siapa ada lagi kan, dia dua orang je. Lepas tu dia diam bawa kereta. Si nenek ni pun senyap je lah. Lepas tu nenek dia cakap lagi tau, wanginya kau ni, janganlah tengok aku. Dia cakap macam tu. So si Zaibah dia kata, nenek nampak kawan orang kat mana? Dia tu, tengah duduk dekat sebelah kau tu. Time nenek dia cakap macam tu, Zaibah cakap dia dah takut. Tiba-tiba datang bau wangi, entah datang daripada mana. Datang daripada mana dia pun tak tahu. Sebab bila nenek cakap, duduk sebelah kau tu, datang bau wangi tau. Menyebabkan si Zaibah ni kan, Astaghfirullahaladzim, dia kata dia pun potong kereta mak dia, dan kemudian dia buka double signal lah. Dan kemudian parents dia macam admit lah, ada apa kereta anak aku ni. Dia pun berhenti tepi, dan kemudian dia cakap dengan ayah dia tau, yang mana, ya tolong ya, orang takut. Dia kata macam tu kan. Takut apa? Dia pun cerita dekat ayah dia apa semua. Ayah dia kata, tak apa, macam ni lah, engkau bawa kereta ayah boleh? Kau bawa kereta ayah bawa kereta engkau. Boleh. Okay, dia pun berubah tempat, switch lah kan. Dia bawa kereta dengan mak dia, yang ayah dia bawa nenek dia. Bawa kereta sampailah ke rumah. Okey je, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Okay, so bila sampai dekat rumah, si Zaibah ni waktu dia nak masuk, ayah dia tahan tau. Ayah dia kata, kau basuh kaki duduk kat luar. Okey. Dia pun basuh kaki, lepas tu ambil uduk apa semua kan. Nenek dia lalu tau untuk masuk ke dalam rumah. Waktu nenek lalu, nenek dia pandang je ke arah si Zaibah ni, dan kemudian senyum dengan senyuman yang sebenarnya senyuman yang biasa. Tapi disebabkan kejadian itu, Zaibah kata dia rasa takut lah, sebab nenek dia pandang dia sambil senyum macam tu kan.
Nah kemudian bila masuk je dalam rumah, nenek dia berbual dengan mak dia. Tapi berbual ngarut dah, tak ada topik. Berbual kejap pasal ini, kejap pasal ini. Mak dia layan kan, yalah mak dia sendiri kan. Dia pun berbual. So si Zaibah ni terus naik ke atas, mandi dan kemudian berehatlah macam biasa. Gangguan ini memang tidak ada penampakan dan sebagainya. Cuma kejadian ini betul-betul memberikan ketakutan kepada si Zaibah ni. Sebab dia memang bawa kereta seorang pada waktu tu. Yang kemudian bila nenek dia cakap nenek dia nampak seseorang dalam kereta itu bersama dengan dia orang, menyebabkan si Zaibah ni rasa macam nak percaya ke tak nak percaya ke, macam tu. Sebab nenek ni nyanyuk kan, nenek dia boleh cakap apa je. Tapi bila bau wangi tu datang, lepas nenek dia cakap, sebab sebelum tu nenek dia cakap wangi je kawan-kawan ni kan. Bila nenek dia kata ada budak tu duduk ataupun kawan kau tu duduk sebelah kau, bau wangi tu sampai. Ya Allah ya Tuhanku, Zaibah dah meremang. Astagfirullahaladzim. Si Zaibah cakap waktu wangi tu sampai, dia kata memang dia sendiri rasa takut lah. Yelah dia perempuan pula tu kan, kita faham lah dia perempuan seorang. Kalau even lelaki pun, kalau saya pun tengah bawa kereta tu, saya pun takut juga kan. Betul lah. Apa ya orang tua dia nampak. Betul lah. Alhamdulillah lah bila dia switch apa semua dah tak ada apa. Sampai ke rumah dia pun boleh rehat macam biasa. Dan kemudian selesai je jaga nenek dia apa semua, nenek dia balik ke kampung balik semula lah. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Zaibah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Zaleha, ataupun disuruh gelar diri dia di dalam email ni sebagai Kak Leha. Yang mana Kak Leha ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan juga tau. Yang mana benda ni berlaku sewaktu dia ingin membantu suami dia mengisi barang-barang ke dapur sebuah gerai milik suami dia. Kisah dia bermula begini. Okey, Kak Leha bagi tahu yang mana dia ni tinggal di area Maran. Okey, dan suami dia ada buka gerai tau, gerai minum lah, gerai minum kampung macam tu kan, dekat betul-betul depan rumah dia. Rumah dia ni macam rumah kampung, ada laman, dan kemudian dekat tepi jalan besar ni suami dia buka gerai. Pagi ada jual roti canai, ada jual air, macam air-air kan. Lepas tu kuih. Lepas tu tengah hari pula ada lauk-lauk. Macam tu lah, lauk-lauk 2-3 lauk. Dan kemudian petang pula ada cukodok pisang, ada goreng pisang. Sedap tu. Lapar. Okey. lapar pula. Ada goreng pisang, ada cukodok pisang, macam tu lah. Dan pernah berlaku satu kali ni yang mana pada hari tu adalah hari Khamis tau. Suami dia cakap dengan Kak Leha ni, yang mana dia kata yang sebenarnya barang-barang dekat gerai dah habis, banyak dah habis. Susu dah habis, tepung dah habis. So abang ingat nak pergi beli barang dapur lah macam tu. Okey lah, baiklah. Awak nak ikut tak? Boleh lah, jom lah. Jadi lepas je suami dia menjaga petang tu, terus suami dia masuk dalam, solat asar, dan kemudian terus naik van tau. Naik van. Kak Leha ni ikut lah, pergilah beli barang-barang dapur. Balik daripada beli-beli barang semua ni dalam pukul 8.30 macam tu. Dia pun terus bergegas masuk dalam rumah Kak Leha ni, sebab dia nak settlekan baju-baju sekolah anak dia. Lepas tu nak kena suruh anak dia jadual buku dan sebagainya kan. Biasalah yang ada anak sekolah mesti tahulah situasi tu, nak kena suruh dulu kan. Jadi dia terus masuk dalam rumah. Yang suami dia pula terus bawa van ni pergi ke bahagian depan tau, sebab nak turunkan barang-barang. Dan Kak Leha buat kerja di dalam rumah ni, yang mana macam saya cakap tadi lah, gosok baju dan sebagainya. Kak Leha terdengar di bahagian luar rumah macam ada suara salakan anjing yang panjang. Yang tak tahu suara itu datang daripada mana, mungkin dekat dalam hutan di keliling rumah Kak Leha ni. Dan kemudian Kak Leha kata selesai je kerja dia semua, dia ingatkan dia nak keluar lah, pergi dekat gerai nak bantu suami dia. Dia keluar je dekat bahagian depan rumah ni, dia pandang ke arah gerai, dan kemudian dia nampak dekat bahagian dapur gerai ni lampunya menyala. Menandakan suami dia dekat dapur lah. Lepas tu dia nampak lah sama-sama kepala suami dia kejap berdiri, kejap duduk, kejap berdiri, kejap tunduk, macam tu lah. Mungkin nak tengah masukkan barang.
Tiba-tiba Kak Leha cakap dia perasan dekat atas zinc gerai suami dia ni macam ada satu kain yang panjang tau. Kain yang panjang dan kemudian di bahagian atas kainnya ada tangan yang mendepa dan kemudian rambut yang panjang. Menyebabkan Kak Leha bila dia pandang betul-betul amati betul-betul. Apa benda ni? Dia cakap macam tu kan. Dia masuk balik, lari masuk dalam rumah, ambil telefon, cuba hubungi suami dia yang berada di gerai. Dan kemudian dia telefon, suami dia tak angkat tau. Rupanya baru dia perasan telefon suami dia tertinggal dekat atas meja depan TV. Menyebabkan dia kata dia nak pergi kat gerai memang tak lah kan, sebab dia dah nampak. Dia duduk je lah dekat rumah. Dan kemudian selang beberapa waktu, suami dia pun balik, bagi salam. Baru nak masuk dalam rumah, Kak Leha cakap, "Abang, tolong bang cuci kaki dekat luar dulu." Okey, suami dia basuh kaki dan kemudian masuk dalam lah, mandi. Okey, sebelum tidur, waktu dia tengah baring dengan suami dia ni, dia cakap, dia cerita dekat suami dia apa yang dia nampak kan. Dan kemudian suami dia kata, "Yang, awak nak tahu satu cerita?" "Apa dia?" Ini cerita daripada side suami dia tau. Yang mana bila suami ni sampai je dekat kedai, suami dia turunkanlah barang-barang dan kemudian loading lah kan, masuklah dekat dalam rak apa semua. Waktu dia tengah susun-susun barang ni, dia terdengar macam ada suara tapak kaki yang berlari dekat atas zinc. Dan tapak kaki tu seolah-olah macam laju, tek begitu. Dan suami Kak Leha pada mulanya diingatkan benda tu macam tupai ke, monyet ke, macam tu. Dan selang beberapa waktu dia terdengar pula macam ada suara seakan-akan macam bunyi sesuatu yang bergeser di atas zinc. Serentak dengan tu ada bunyi suara salakan anjing. Kat sini suami Kak Leha dah mula rasa macam gerun jugalah, tapi dia teruskan je lah kerja dia. Ada satu lagi kejadian yang mana entah macam mana tiba-tiba ada sekumpulan kanak-kanak ataupun budak-budak yang bawa balik, mungkin daripada mengaji ke apalah, naik basikal, ada yang jalan kaki. Tiba-tiba sampai je dekat depan kedai suami Kak Leha ni, budak-budak ni berlari tau, yang mana naik basikal bawa laju-laju. Dan kemudian salah seorang daripada budak-budak ni dia cakap, hantu, dia cakap macam tu. Korang bayangkan, masa tu suami Kak Leha dia cakap, budak-budak ni kata aku hantu ke ataupun dia nampak benda lain kan. Cepat-cepatlah suami Kak Leha ni settlekan kerja dia, terus start van, bawa balik masuk ke dalam rumah. Waktu dia keluar daripada van, ni suami Kak Leha cakap waktu suami Kak Leha ni keluar daripada van, dia pandang ke arah gerai dia, gelap. Dan dia nampak sekilas pandang di atas zinc ini seperti ada kain putih yang terbang pergi ke tempat lain. Terus suami Kak Leha ni masuk ke dalam rumah lah. Dia tak adalah takut ke apa, tak adalah. Cuma dia kata dia nampak sekilas pandang tu, dia terfikir apa benda tu, dia kata macam tu kan. Dalam Khamis malam Jumaat pula tu kan. Dia pun teruslah cuci kaki nak masuk dalam. Dan kemudian Kak Leha suruh macam tadi lah, cuci kaki dan sebagainya. Barulah Kak Leha ni kata, macam matching lah cerita dia kan. Kak Leha nampak sesuatu, suami dia pula dengar ada benda bergeser. Mungkin kain benda tu ke, tak pastilah. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Kak Leha. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Anwar. Yang mana Anwar ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai seorang pemandu van jenazah. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Anwar cakap waktu dia kirimkan kisah ni, dia sebenarnya dah bekerja sebagai orang kata pemandu jenazah ni dah 5 tahun tau. Dan kebiasaannya gangguan-gangguan pelik ni memang tak larilah daripada dia. Cuma ini adalah gangguan yang paling teruk sepanjang dia bekerja sebagai pemandu jenazah ni. Okey, pada mulanya Anwar ni dia just duduk dekat rumah je, kan, tak ada panggilan apa-apa. Tiba-tiba masuk satu panggilan telefon, yang mana bila dia tengok rakan dia, dia pun angkat dan kemudian dia cakap, "Hello, Assalamualaikum. Noah, kau buat apa?" "Tak ada, aku kat rumah ni lah." "Ada orang pakai van tak?" "Tak ada." "Kenapa?" "Sebenarnya macam ni, orang kampung aku ada yang meninggal lah," dia cakap tu. "Lah, ya ke?"
Bila ni? Pukul apa nak guna ni? Dia kata, mungkin dalam petang macam tu kot. Dia kata, sekarang jenazah masih lagi ada dekat hospital. Okey lah. Dalam pukul 5, 4.30 aku datang boleh? Pukul 5 boleh kot? Dia kata, okey. Dia pun pergilah, siap-siap kan, mandi dan sebagainya. Terus naik van dan kemudian bergerak menuju ke surau. Surau kampung tu tau. Okey, bila sampai-sampai je, adalah orang kampung yang dah tunggu. Kemudian dia berbual, arwah ni sakit dah lama apa semua kan. Oh, okey, meninggal kat hospital ni. Pukul apa ni dijangka sampai? Saya pun tak pasti lah. Okey, tak apa. Tunggu. Sampailah dekat pukul 6 lebih, dekat pukul 7. Jenazah tak sampai-sampai lagi. Menyebabkan Anwar ni macam tertanya lah kan. Apa yang lama sangat ni urusan dekat hospital ni kan. Tak apa. Bila sampai je jenazah kan, dekat surau ni, bawa je masuk dalam. Dia cakap hujan tiba-tiba macam gurur dan kemudian hujan turun. Okeylah, tak apa. Si Noah ni join lah sekali untuk solat jenazah yang diadakan secara berjemaah. Bila selesai apa semua, angkat jenazah ni, masuklah ke dalam van. Masukkan dekat dalam van dan kemudian Anwar ni macam biasa dia tanya, siapa ahli keluarga yang nak ikut duduk belakang? Siapa? Ada sesiapa ke? Tapi yang peliknya, tak ada seorang pun ahli keluarga yang nak ikut duduk dalam van tu sekali. Menyebabkan Anwar ni tanya 2-3 kali, betul ke ni? Tak ada sesiapa ke ahli keluarga? Anak ke? Cucu ke yang nak duduk? Tak apa, nanti kita orang naik kereta sendiri. Kita jumpa dekat tanah perkuburan lah. Dia cakap macam tu. Anwar ni pelik tau. Kenapa ni? Tak apalah, tutup je bonet belakang ni. Terus ada seorang pemuda tau yang datang ke arah Anwar ni. Yang mana dia cakap, saya ni cucu arwah, boleh tak saya nak ikut? Tadi saya tanya awak tak nak ke depan. Tak nak, saya nak duduk depan. Dia cakap macam tu. Okeylah, jom. Kebetulan Anwar masa tu bawa seorang-seorang. Okeylah, dia pun terus pergi dekat masuk dekat dalam van dan kemudian budak ni pun masuk. Diorang pun mulakan perjalanan. Sewaktu dalam perjalanan nak menuju ke tanah perkuburan ni, Anwar cakap entah macam mana tiba-tiba datang satu angin yang sangat kuat, seolah-olah macam ribut tau, dan kemudian diikuti dengan hujan yang sangat-sangat lebat. Menyebabkan Anwar ni dia terpaksa bawa pelan je nak tengok jalan punya pasal. Dan kemudian adalah dahan-dahan pokok yang jatuh. Macam ribut time tu tau. Dalam hati dia, ya Allah permudahkanlah, kenapalah tiba-tiba ada ribut-ribut bagai ni kan. Dia pun bawa perlahan, elak daun, elak orang kata apa, kayu dan sebagainya. Sampailah ke tanah perkuburan. Bila sampai je dekat tanah perkuburan, apa yang Anwar nampak adalah orang-orang penggali kubur ni masih lagi tengah gali tau. Tengah gali. Dan kemudian cucu kepada arwah ni turun untuk pergi ke arah orang kata inilah penggali kubur ni. Okey, sedang Anwar tengah tengok dia ni, tiba-tiba cucu dia datang balik. Pergi dekat arah pintu dan kemudian Anwar ni turunkan tingkap. So waktu tu hujan masih lagi ada. Dia bercakap, "Dek, tak settle lagi ke?" "Tadi dah settle dah bang. Dia punya tembok tu runtuh. Diorang kena korek balik." Dia cakap macam tu. So Anwar ni kata, "Tak apalah, saya tunggu sekejap lah." "Tak apa bang, saya tunggu dekat sana." Okey. Anwar ni tunggu. Tengah Anwar ni tunggulah berlaku kejadian-kejadian seram ni. Yang mana kejadian yang pertama, terdengar macam ada bunyi ketukan daripada dalam keranda yang berada di belakang. Bunyi ketukan tu macam besi lah kan. Tang macam tu. Menyebabkan si Anwar ni dia macam terkejut dan kemudian dia pandang ke arah cermin pandang belakang tau. Tengok. Tapi tak ada apa-apa lah. Dan kemudian dia toleh ke belakang pun tak ada apa-apa. Bunyi pun tak ada. Sedang dia perhatikan lagi, tiba-tiba bang, macam ada sesuatu yang menendang ataupun hentakkan daripada dalam keranda ni. Menyebabkan Anwar ni terus pandang ke belakang lagi sekali. Astaghfirullahalazim, dia kata. Dia tengok ke belakang, tak ada apa-apa. Dia pandang balik ke depan dan dia kata dalam hati dia, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku hanya nak buat kerja aku je. Fardu kifayah kan. Permudahkanlah urusan aku." Dia cakap macam tu. Okey. Dia pun pandang balik ke depan. Lagi sekali, gangguan yang ketiga. Yang mana kali ni terdengar ada bunyi hentakan dan kemudian Anwar ni pandang ke arah cermin pandang belakang. Dia ternampak ada sesuatu yang sedang berada di atas keranda di belakang. Daripada cermin ni, dia nampak macam ada sesuatu yang sedang orang kata meniarap. Astaghfirullahaladzim. Apa bunyi-bunyi ni?
Okay, minta maaf semua. Tadi macam ada gangguan. Tak tahulah, macam ada bunyi-bunyi benda gerak pula dalam bilik ni. Tak ada apa kot. Okay, sambung balik. Dia nampak macam ada sesuatu yang orang kata macam menyarap ataupun berada di atas keranda tu dengan mata yang pandang ke arah cermin pandang belakang. Waktu ni Anwar kata dia nampak jelas benda tu di belakang, dan kemudian bila dia pusing ke bahagian belakang, benda tu dah tak ada lah. Dia keluar daripada van dan kemudian ada 2-3 orang yang datang dan kemudian cakap, okey, liang dah selesai lah. Okey, ahli keluarga pun dah turun daripada kereta, dia turunkan jenazah ni. Dia diam je, dia tak cakap apa-apa lah pasal kejadian tu sampai selesai je orang kata urusan kebumi ni apa semua. Dalam keranda dalam liang tu penuh dengan air. Diorang dah cuba keluarkan tapi tak boleh. Bukan tak boleh, keluarkan air tu still lagi banyak. Masukkan dan kemudian kambuslah ataupun kebumikan. Selesai je semua, dia ada berbual dengan beberapa orang lah, yang mana dia tanya kenapa jenazah ni, apa ni, yang dia dulu kerja apa semua, nak tahulah kan, sebab macam susah je perjalanannya kan. So salah seorang daripada orang cakap, tu lah bang, saya nak cakap pun orangnya dah meninggal, tapi orangnya ni dulu dia adalah silap yang dia buat, dia cakap macam tu kan. Macam syirik lah dia cakap tu. Bila orang tu cakap syirik je, dia dah faham lah. Okey lah, tak apalah, itu saya faham lah, tak apa kan. Kita doa yang baik-baik untuk jenazah je lah, dia cakap macam tu. Dan dia pun balik ke rumah seperti biasa. Tak ada apa-apa gangguan lagi lah dekat rumah ke apa, tak ada. Cuma dia kata penampakan itulah, daripada cermin tu dia nampak betul-betul macam ada benda yang menyarap ataupun merangkak dekat atas keranda tu. Tak tahulah itu belaan ke, wallahualam, orang pun dah meninggal kan, tak baik pula kita cakap. Tapi itulah gangguan yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Anwar. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Irwan. Yang mana Irwan ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram dia. Yang mana dia alami sewaktu dia menginap di sebuah rumah ataupun menetap di sebuah rumah yang dikatakan pernah berlaku kes bunuh diri. Kisah dia berbunyi begini. Okey, kisah ini bukanlah berlakunya di negara kita. Ianya berlaku di negara matahari terbit tau, iaitu Jepun. Yang mana pengirim kita ni yang bernama Irwan ni, dia ni adalah seorang guru yang mengajar bahasa Inggeris di sebuah sekolah di area Saitama. Satu nama kawasan di Jepun lah. Okey, dia ceritakan juga di dalam email ni, kehidupan di Jepun ni tidaklah seindah apa yang kita nampak di dalam internet dan sebagainya. Sebab daripada segi kos sara hidup diorang sangat-sangatlah tinggi. Tak macam kita kat sini. Kita kat sini pun dah kategori tinggi kan, sana lagi tinggi. Yang mana sewa rumahnya mahal, barang-barangnya mahal, dikatakan begitulah. Dan sepanjang dia mengajar di sana, pada mulanya dia menetap di sebuah rumah tau, yang mana rumah ni bolehlah dikatakan mampu milik lah, tapi jauh daripada sekolah dia ni, yang mana perjalanan tu ambil masa dalam 2 jam. Cuba anda bayangkan, dia pergi ke sekolah ni menaiki orang kata train lah ataupun kenderaan awam kan. Tapi ialah 2 jam setiap hari pergi dan balik. Irwan ni kata memang sangat tidak berbaloi, dan kemudian dia cuba cari rumah yang berdekatan dengan sekolah dia ni. Dekat sikit lah, mungkin setengah jam ke 20 minit ke boleh sampai, kira okey lah kan. Ni 2 jam jauh sangat. Dia pun cari, memang tak jumpa, sebab harga rumah berdekatan dengan bandar Saitama ni mahal tau, memang mahal. Itu baru Saitama, belum dia cerita kat Tokyo lagi mahal. Okey, dipendekkan cerita, dia berbual dengan guru yang berada di sekolah tu, yang mana guru ni cakap, kesian dengan kau kan, jauh, dia kata. Kau nak tak ada satu rumah ni tapi bukan dekat apartmen aku, dia dekat apartmen bersebelahan. Harga dia sangat murah, dia cakap macam tu. Wih, betul ke? Dekat mana rumah kau? Rumah aku dekat sekian-sekian. Dia pun ceritalah.
Oh, boleh, boleh, boleh. Berapa minit nak sampai ke sini? Dalam 20, setengah jam macam tu kot. Okey sangat lah. Memang saya cari rumah tu, dia cakap tu kan. Boleh, nanti saya telefon tuan rumah, dia cakap macam tu lah. Dia pun telefon tuan rumah, deal apa semua. Dan kemudian kawan dia ni macam ada sesuatu yang dia simpan tau. Dia tak nak bagi tahu pada si Irwan ni. So Irwan ni cakap, kau okey tak? Kenapa muka kau macam lain je? Tapi aku nak bagi tahu kau satu benda, dia kata. Kenapa? Rumah ni sebenarnya kenapa disewa murah? Sebab rumah ni ada pernah berlaku kejadian bunuh diri. Dia cakap macam tu lah. So Irwan ni terkejut mula. Dia kata, betul ke? Dan kepercayaan orang Jepun, kalau rumah macam itu kira tak ada luck lah, ataupun itulah saya nak sebut SIAL tu, macam orang kata apa, mencarut lah pula, tak elok kan ada budak-budak tengok. Tapi kira macam tak ada luck je lah dalam duduk kat rumah tu. So disewakan dengan kadar yang sangat murah, 3 kali ganda murah daripada harga sebenar tau. Okey lah, tak apa. Dia pun pergilah ke rumah tu. Dan kemudian adalah tuan rumah yang dah tunggu. Dia buka je pintu, dia pun masuk. Dia masuk, dia kata rumah ni okey, dah bersih lah. Maknanya dah ada lah orang yang dah bersihkan ke apa semua kan. Dia berbual dengan tuan rumah ni, deal harga dan sebagainya. Harga murah, memang murah dia dapat. Tapi berlaku satu benda pelik tau. Yang mana tengah dia berbual dengan orang kata tuan rumah lah, kira tuan rumah ni, tiba-tiba jiran sebelah rumah dia ni keluar. Yang mana dia kata apartmen dia ni apartmen 8 tingkat. Lepas tu tingkat dia ni sebelah dia ada pintu macam tu. Lepas tu depan ni koridor panjang lah, menghadap keluar. Jiran dia ni keluar daripada pintu dan kemudian pandang ke arah diorang yang sedang berbual ni. Tiba-tiba jiran dia ni macam marah tau. Marah, cakap dekat tuan rumah ni dalam bahasa Jepun lah. Dia cakap, lepas tu dia tunjuk dekat Irwan ni apa semua kan. Dan tuan rumah dia macam cubalah tenangkan jiran dia ni. Dia kata kenapa? Sebab dia faham bahasa Jepun, tapi bila orang tu cakap dalam keadaan marah, laju kan, dia tak berapa nak tangkap tu apa yang orang ni cakap. Jadi tuan rumah ni lepas dah selesaikan jiran dia ni, jiran dia pun jalan lah. Jiran dia nak keluar tentu. Dia macam marah-marah. Dia pun tanya dengan tuan rumah, kenapa jiran dia tu marah? Jiran tu tak suka saya ke? Dia cakap macam tu. Tuan rumah ni cakap, tak, sebenarnya rumah ni awak tahu kan sejarah rumah ni, dia cakap macam tu. Rumah ni ada orang ni kan mati suicide kan, bunuh diri kan. Betul. Dan orang tadi tu marah lah sebab saya sewa kepada awak, macam saya ni aniaya awak pula. Tapi saya bagi tahu awak terus terang, rumah ni adalah rumah yang pernah ada orang mati lah dalam rumah ni. That's why lah orang tak ada nak sewa kat sini. Awak betul ke nak sewa? Dia cakap macam tu. Saya memang nak sewa. Saya dah tak larat dah. Rumah saya jauh daripada sekolah. Saya cikgu kat sini lah. Dia pun cerita. Dan tuan rumah ni kata, okey lah, tapi apa-apa masalah terus hubungi saya. Dia cakap macam tu. Saya akan bantu awak. Akhirnya tuan rumah ni baik lah. Dia pun masuk lah. Dia berfikir, okey, kalau ada gangguan sikit-sikit pun tak apalah, dia ni kan Islam kan, dia bolehlah solat ke apa ke, baca Yasin ke dalam rumah, halau benda tu keluar ke. Dia fikir macam tu lah. Tapi dia duduk seminggu je dekat rumah tu, dia dah kena gangguan. Yang mana seminggu yang pertama ini tak adalah gangguan yang pelik-pelik. Selepas daripada seminggu ni dia duduk kat situ, dia kata dia terdengar macam ada bunyi sesuatu yang boleh dikatakan macam ada sesuatu dekat luar rumah tau. Dekat ruang tamu. Dia orang dekat, contoh dia dekat dalam bilik, dekat luar ni bahagian dapur macam busy. Macam ada bunyi air, macam ada orang guna. Bila dia buka je pintu, dia tengok dekat luar sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sunyi, gelap je. Pernah juga berlaku satu kejadian seram yang mana dia tengah baring di dalam bilik. Rumah dia ni ada 2 bilik. Satu bilik yang besar, satu bilik yang sederhana. Bilik sederhana ni pintunya betul-betul di sebelah pintu bilik dia tau. Waktu dia tengah baring kan, duduk dalam bilik ni, tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi pintu sebelah dibuka. Pintu tu tertutup, menyebabkan si Irwan ni keluar daripada bilik dan kemudian tengok ke bahagian luar kan, tak ada apa-apa. Dan dia kata dia dengar betul-betul pintu bilik sebelah yang orang kata berbunyi tadi. Dia buka pintu bilik tu dan dalam bilik tu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada sesiapa lah, senang cerita. Okey, pernah juga berlaku kejadian seram juga, yang mana ini kisah ni berlaku sepanjang dia tinggal kat situ. Okey, dia pernah, waktu tu dia sedang menonton TV. Dia sedang menonton TV dan kemudian
tengah ada tengok movie dan sebagainya, dia terdengar macam ada orang menggunakan bilik air, macam ada orang sedang mandi. Dan kemudian bila dia pergi ke bahagian bilik air, dia buka je pintu bilik air, dia kata air shower di bahagian bathtub ini terbuka, seperti ada yang menggunakan, tapi tak ada orang pun dekat dalam bilik air tu. Menyebabkan si Irwan ni terus tutup air tu dan kemudian tutup lampu bilik air, keluar, sambung tengok TV. Dalam rumah tu dia memang dicakap dia solat, lepas tu baca Yasin setiap Jumaat dan sebagainya lah, buat benda-benda tu, mengharapkan supaya benda tu keluar daripada rumah. Okay. Dan ada sekali tu Irwan cakap dia ni keluar untuk membeli barang di store dekat bawah. Dia ada macam mini market macam tu lah dekat bahagian bawah flat ni. Okay, dia pun turun dekat bawah dan kemudian dia terjumpalah dengan jiran dia tu. Jiran sebelah dia yang marah-marah dia tu kan. Dia pun jumpa dengan jiran tu, tegur jiran tu, dan kemudian dia cuba berbual dalam bahasa Inggeris, tapi disebabkan orang ni orang Jepun yang agak tua, jadi dia macam kurang faham sikit bahasa Inggeris. Dia pun cakaplah bahasa Jepun, dalam bahasa Jepun, yang mana dia tanya dekat pakcik ni, boleh tak saya tahu sebenarnya rumah ni dulu ada yang bunuh diri, kenapa kan? Dan siapa yang duduk kat rumah ni dulu, perempuan ke lelaki ke? Dan jiran dia ni pun cakap tau, yang mana rumah ni dulu ada seorang perempuan muda, student, duduk sini. Dan kemudian dia didapati dia baca terdiam. So si Irwan ni cakap, tak apalah, bagi je lah tahu, tak apa, saya dah tinggal kat sini dah, lagipun saya dah kena banyak juga gangguan dekat rumah ni, boleh tak saya nak tahu? Okay, kalau saya bagi tahu awak ni, awak jangan ni dia kata, jangan takut dia cakap macam tu. Okey lah, ceritalah. Pakcik tu pun cakap, sebenarnya ada satu kejadian yang mana polis jumpa. Okay, rumah tu dah bau busuk tau. Bila polis buka je pintu rumah ni, ada mayat ataupun mayat seorang perempuan yang mati di dalam bathtub. Yang mana dia punya cara dia bunuh diri tu adalah dia kelar tangan dia. Kelar urat nadi tangan dia ni tau, sebabkan dia kehilangan banyak darah dan kemudian matilah dalam bathtub tu. Kat sini Irwan cakap menyesal pula dia tanya, sebab dia dah tahu, dia jadi takut lah kan. Okey lah, tak apa, dia pun stay lagi, tinggal dekat rumah tu. Ada dua gangguan yang betul-betul memberikan ketakutan kepada dia, sehingga kan dia terfikir, dia rasa dia nak pindah lah daripada rumah tu. Okey, gangguan yang pertama, yang mana waktu dia sedang tidur di dalam bilik, okay, dia terdengar macam ada suara TV yang kuat. TV yang kuat dekat ruang tamu, menyebabkan si Irwan ni bangun dan kemudian dia kata, aku lupa nak tutup TV ke? Dia cakap macam tu kan. Dia pun buka pintu bilik dia dan cuba untuk keluar lah. Waktu dia nak keluar, dia mengundur balik sebab dia nampak bayangan daripada TV ni, cahaya TV ni memancar ke sofa. Dekat sofa ni ada satu susuk tubuh perempuan yang pucat sedang tengok TV. Tau. Menyebabkan si Irwan ni patah balik, mengundur dan kemudian dia tutup pintu, kunci. Dia buat tak tahu je. Dia tak ada kacau lah benda tu. Dia tidur je sampai keesokan harinya. Dan kemudian bila dia bangun tidur, dia kata dia tengok TV masih menyala lah, tapi orang tu dah tak ada. Gangguan yang kedua pula, waktu tu dia tidur, sedang tidur juga dekat bilik, dia tutup pintu, kunci lah. Waktu dia tidur ni, tiba-tiba dia tersedar sebab dia terbau darah yang sangat kuat di dalam bilik dia. Menyebabkan dia tersedar dan kemudian dia kata, bau macam bau bangkai kan, bau darah tu kan. Kenapa bau darah ni? Dia buka mata dia kata pintu bilik dia dah pun terbuka. Sedangkan dia kata setiap kali dia tidur, pintu dia akan kunci tau, tapi kali ni pintu dia dah terbuka dengan luas dan kemudian ada bau darah. Waktu ni dia bangun daripada katil dia dan kemudian dia tutup balik pintu, kunci balik dan kemudian baring. Bau darah tu masih lagi kuat di dalam bilik dia, menyebabkan dia buka telefon dia buka ayat-ayat Quran dan kemudian letak di sebelah meja lampu lah yang ada dekat sebelah katil dia. Dan kemudian dia cuba untuk tidur. Sambil dia dengar ayat ni, dekat luar ni macam ada sesuatu benda yang mengamuk tau. Macam ada sesuatu yang benda dibaling, lepas tu ada benda yang dipecahkan daripada luar. Pintu bilik ni kunci ni, dekat luar rumah ni macam sibuk. Orang cakap dekat ruang tamu, dekat dapur semua macam sibuk. Esok harinya dia bangun tidur, dia keluar daripada bilik, elok je dekat luar tu,
Tak ada pun benda pecah ke apa, tak ada. Cuma gangguan-gangguan bunyi tu. Dan lama juga dia tinggal situ, sampaikan satu masa gangguan itu semakin berkurangan. Dan Alhamdulillah lah dia kata, sebab berkat dia solat dalam rumah dan sebagainya, gangguan itu semakin lama semakin berkurang lah, semakin berkurang. Kemudian bila gaji dia dah naik dan sebagainya, dia mampulah untuk berpindah ke rumah lain. Dan selepas saja dia keluar, harga rumah itu ataupun harga sewa rumah itu kembali seperti biasa. Mahal balik. Waktu dia pindah tu, waktu dia masuk tu kan, harga dia murah gila kan. Sebab rumah tu macam, yelah, bawa benda tak baik lah kan. Itu kepercayaan orang Jepun kat sana lah. Yang mana Irwan ni dia rasa dia boleh handle lah dengan dia. Mungkin dia solat ke apa kan. Tapi gangguan-gangguan ni dia terpaksa tahan lah. Dia kata dia terpaksa tahan. Dia memang takut, tapi dia terpaksa tahan. Sebab dia kata beberapa tahun dia ulang alik. Memang train kat sana laju, tapi penat lah, betul tak? Dah mengajar apa semua, lepas tu nak kena sediakan syllabus lagi, apa yang nak diajar dalam kelas. Dia kata memang tak berbaloi lah. Itulah pengalaman seram si Irwan ni sepanjang dia tinggal di rumah Jikobuken, ataupun rumah yang pernah ada kematian di dalamnya. Yang mana dekat Jepun memang pantang lah, rumah-rumah macam ni memang pantang. Dia rasa macam rumah ni memang tak, kalau boleh tak ada orang duduk lah. Saya tak tahulah kalau Irwan ni tak sewa situ, siapa yang akan sewa situ saya tak pastilah. Tapi gangguan penampakan itulah sekali berada di depan TV. Dan gangguan paling teruk adalah yang kedua, bau darah dalam bilik dia. Dan pintu bilik dia terbuka. Siapa yang buka dia pun tak pasti, sedangkan pintu itu telah pun berkunci. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsi dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru saja sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.